Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang mendengar pada hari ini. Saya Wahidah Uthman, Deputy Educator Hospital Pakar KPJ Rawang. Baik, pada hari ini suka untuk saya berkongsi dengan semua pendengar semua mengenai diabetes, ya, penyakit yang harus dihindari ataupun harta yang mahu kita warisi. Okey, dengar je tajuk tu macam harta yang nak diwarisi, ya, apa benda tu? Okey, sekejap lagi kita akan kongsikan, ya. Okey, umum mengetahui bahawa diabetes adalah sejenis penyakit metabolik di mana terdapat peningkatan gula dalam salur darah melebihi daripada paras yang normal. Okey, itu semua saya yakin dan percaya masyarakat umum sangat mengetahui dan sedar tentang kewujudan penyakit diabetes ataupun kencing manis ini, ya. Okey, bila kita sebut mengenai diabetes ataupun apa-apa penyakit lah, ya, mestinya akan ada simptom ataupun tanda dan gejala yang mesti seseorang akan menghadapinya, ya. Walaupun setengah orang mungkin dia tak perasan ataupun dia tidak sedar tentang tanda dan gejala yang dialaminya. Okey. Okey, mari kita pergi kepada simptom-simptom ataupun tanda gejala diabetes mellitus, ya. Okey, yang pertama, biasanya seseorang individu itu akan merasa haus, ya. Haus bermakna dia dah minum, kemudian dia rasa nak minum lagi, ya. Walaupun mungkin cuaca sejuk pada hari itu dan dia berada dalam keadaan penyaman udara yang sejuk, ya, pada ketika itu, tetapi dia terasa haus dan kering, ya. Okey. Yang kedua, pesakit mungkin akan merasa lapar, ya. Lapar yang saya maksudkan adalah begini, ya. Okey, katakan pesakit seseorang individu itu, ya, sudah makan satu hidangan nasi, ya, ada nasi, sayur dan juga lauk dan buah-buahan. Okey, tetapi sepatutnya dia dah kenyang lah, kan, tetapi apabila dia telah cukup hidangan yang dia makan, dia masih merasa lapar. Jadi mungkinlah dia mencari alternatif lain sebagai untuk menangani rasa yang dia rasa perut tu masih kosong, dan boleh diisi lagi. Contohnya mungkin dia mencari burger ataupun kudapan yang lain, ya. Okey, lagi tanda-tanda dan gejala yang boleh kita dapati seorang individu adalah berkenaan dengan penurunan berat badan yang ketara, ya. Penurunan berat badan yang saya maksudkan ini bukan 1 atau 2 kilo, tetapi biasanya 8 kilo, 10 kilo, malah ada yang mencecah 20 kilo kehilangan berat badan tanpa dia sedar. Setengah individu juga, ya, untuk makluman semua, mungkin ada yang sedang menjalani program penurunan berat badan. So dia rasa macam mungkin dia turun berat badan ini disebabkan oleh suksesnya program tersebut. Ya, dia tidak terfikir pun yang dia sebenarnya sedang menghadapi diabetes. Okey, so jaga-jagalah jika sedang melakukan program ataupun menyertai program pengurusan berat badan, ya. Okey, yang seterusnya adalah letih, lemah, lesu dari kebiasaan, fatigue ataupun clinical term kita sebut fatigue, ya. Letih, lemah, lesu dari kebiasaan ni semua orang mungkin berharapan begini, ya. Saya pergi kerja, travel, kan, jauh distance pergi bekerja. Jadi contohnya macam kita bekerja di KL tetapi duduk di Seremban, contohnya. So perjalanan tu sangat meletihkan, sangat exhausted, tetapi betul memang kita akan merasa keletihan, tetapi pada masa yang sama ada beberapa masa, beberapa hari kita akan merasa sangat-sangat exhausted dari kebiasaan dan kita akan merasai perubahan ini, ya. Okey, yang seterusnya kekerapan kencing terutama pada waktu malam. Okey, biasanya begini, ya, seseorang individu itu mungkin dia bangun untuk membuang air kecil pada waktu malam sekali ataupun 2 kali sahaja, tetapi ada beberapa malam yang dia bangun untuk membuang air kecil mungkin 3 kali, mungkin 5 kali, ya. Okey, yang seterusnya juga adalah
luka lambat sembuh. Ini saya percaya ya, saya yakin dan percaya ramai masyarakat di luar sana mengalami pengalaman yang sebegini. Kadang-kadang kita ada luka, terdapat luka di tempat-tempat bahagian badan, tetapi luka tu kecil sahaja, tetapi dia nak sembuh tu lambat, mengambil masa. Jadi mungkin bila kita dah aware situasi ini, kita dah perasan situasi dan keadaan ini, mungkin sesuatu yang boleh kita suspek, mungkin kita mendapat kencing manis ya. Okey, daripada ke semua yang saya sebutkan sebentar tadi, mungkin tidak terdapat pun. Jangan pelik, jangan terkejut. Mungkin kita tergolong dalam golongan asimptomatik ataupun tidak mempunyai tanda dan gejala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan semua, jangan lupa ya, kita ada satu lagi tanda, iaitu apa yang disebut sebagai HbA1c ya. HbA1c di Malaysia, kita masih memakai guideline 2016 ya ketika ini, iaitu diukur dalam bentuk peratus. Di Malaysia kita bacaannya adalah kena kurang daripada 6.5%. Okey, katakan begini, untuk mengukur HbA1c, biasanya seseorang individu dia akan merasa sakit perut ataupun gastritis ya. Kemudian dia dimasukkan ke hospital, semestinya doktor akan melakukan ujian darah, betul? Okey. So apabila ujian darah dilakukan, dekat situlah doktor akan detect ataupun mengesan bacaan HbA1c seperti dalam carta saya. Okey, bacaan HbA1c melebihi daripada parasnormal. Okey, ini contoh sahajalah 8.5% ya, ataupun 7%. Kita rasa macam 7% sedikit sahaja ya, tetapi sebenarnya sangat memberi kesan kepada bacaan gula. Okey, apa itu HbA1c? HbA1c adalah bacaan yang kita ukur melibatkan bacaan gula apa yang berlaku 3 bulan yang lepas. Contohnya, jika ini bulan Februari, apa yang kita makan pada bulan Januari, bulan Disember dengan bulan November, itulah yang akan menunjukkan paras gula kita pada ketika hari di mana doktor mengambil sampel ujian darah. Okey, saya harap boleh para pendengar semua boleh jelaslah mengenai tanda dan gejala ataupun simptom yang terdapat bagi penyakit diabetes ini.